Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar saya. Apa khabar? Sihat ke? Saya harap semua sihatlah dengan musim-musim macam ni. Jaga diri, jangan lupa jaga SOP. Okey. Baiklah, sebelum saya terus meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini, saya nak ketua kelas seperti biasa. Sila pastikan semua rakan-rakan kamu hadir. Sekiranya kawan-kawan kamu yang tidak dapat hadir tu, sila tik nama dan bagi saya pada sesi kelas ni, pada akhir sesi kelas ini, okey? Baiklah, memandangkan semua pelajar dah masuk, saya akan mulakan kelas pada hari ini. Okey. Tajuk kita pada hari ini ialah kepimpinan. Okey, kita akan lihat apakah itu pemimpin, ciri-ciri apakah yang perlu ada pada seorang pemimpin. Jadi sebelum saya meneruskan penerangan lanjut kepada kamu semua, saya nak kamu lihat dulu video yang telah saya sediakan dan kenal pasti, lihat betul-betul analisis ciri ataupun sifat kepimpinan apa yang terdapat dalam video tersebut. Okey. Lepas ni kita akan bincang bersama-sama ramai-ramai. Sila fokus ya. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Okey, baiklah, dah tengok video kan? Jadi, saya nak tanya Aiman Nurul dengan Zawiyah, apa pendapat kamu tentang video yang telah saya berikan tadi? Seronok tak? Apakah ciri kepimpinan yang ada pada video tersebut yang kamu dapat lihat? Boleh bagi tahu saya. Okey, baik. Cepat-cepat. Siapa yang boleh beri jawapan? Siapa yang tak boleh buka kamera, tak boleh buka mic ataupun ada masalah jaringan internet yang sangat slow, boleh type dekat tepi tu. Nanti saya baca. Yang malu, cepat. Okey, baiklah. Saya tengok di ruangan chat tadi, Muhammad Suhaimi ada cakap bersungguh-sungguh. Okey, budak tu tunjuk sifat bersungguh-sungguh. Okey, betul. Aiman kata apa? Berani mengambil resiko. Betul, pandai. Ada lagi? Menjadi contoh yang baik. Okey, betul. Betul, saya setuju. Maknanya kamu lihat video tu dengan baik, pandai. Ya, betul lah. Itulah yang sepatutnya ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada pada seorang pemimpin. Okey? Okey. Semuanya saya tengok boleh menjawab soalan pertama. Bagus. Baiklah, untuk sesi kedua, saya akan terangkan secara ringkas berkenaan kepimpinan. Ya. Sila lihat slide yang saya sediakan baik-baik dan beri perhatian dan fokus. Sebab lepas ni kita akan buat quiz, kita akan soal jawab. Jadi saya nak awak fokus dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Baiklah kelas, saya nak kamu semua lihat slide yang saya berikan dekat depan skrin saya ni. Saya akan bacakan, sila dengar baik-baik. Kalau ada yang tak faham, boleh bagi tahu saya. Okey.
Okey, baiklah. Apa itu kepimpinan? Menurut Bears and Rules 1973 mendefinisikan kepimpinan sebagai satu proses yang melibatkan keupayaan seseorang individu mempengaruhi tingkah laku ahli-ahli kumpulan bekerja ke arah mencapai matlamat. Okey, ini tertumpu pada perkara-perkara berkaitan perubahan elemen wawasan, menetapkan wawasan dan bermotif. Maknanya seorang pemimpin boleh mempengaruhi orang lain. Itu maksud dia. Okey, kemahiran pemimpin. Menurut Newman 1963, pemimpin harus memiliki kemahiran seperti yang pertama, kemahiran teknikal, yang kedua, kemahiran kemanusiaan, dan ketiga, kemahiran konseptual. Apakah kemahiran-kemahiran itu? Okey, saya akan terangkan. Sila dengar baik-baik. Okey. Okey, baiklah. Tengok kepada slide seterusnya ini. Kemahiran teknikal. Definisi kemahiran teknikal ialah kecekapan dan kefahaman tentang sesuatu aktiviti yang melibatkan kaedah, proses dan teknik. Jadi seorang pemimpin perlu ada kemahiran teknikal ni. Contoh, kemahiran teknikal adalah seperti analisis data besar, seperti mengira, menganalisis data, dokumentasi, pengkodan dan pengaturcaraan seperti pelaksanaan, pengkomputeran dan persijilan, dan pengurusan projek seperti kejuruteraan, penjadualan dan penilaian prestasi. Okay, untuk kemahiran kemanusiaan didefinisikan sebagai keupayaan bekerja sebagai ahli kumpulan, kemahiran perhubungan awam, bekerjasama memahami diri sendiri dan juga orang lain. Jadi seorang pemimpin perlu saling memahami, saling bertolak ansur. Perlu ada sifat apa? Perlu ada sifat bekerjasama antara diri sendiri dan juga dengan orang lain supaya orang lain tu dapat selesa dengan kita apabila kita bekerja bersama. Okey, contoh dia, memahami manusia dengan manusia. Maknanya kalau saya jadi pemimpin, saya kena faham dengan tindakan kamu. Yang kedua, tolak ansur, bertanggungjawab dan amanah. Amanah adalah salah satu ciri pemimpin yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin. Kalau pemimpin tak amanah, jadi apa? Kalau pemimpin yang tak amanah, jadi segala organisasi yang dipegang tu menjadi huru-hara, kucak-kacir. Sebab tak amanah dengan kerja yang sepatutnya diamanahkan. Okey. Yang ketiga ialah bekerjasama, membantu dan juga berkomunikasi. Inilah penting dalam pemimpin penting mempunyai komunikasi yang baik. Kalau seorang pemimpin yang tak ada ciri komunikasi yang baik, macam mana pemimpin tu nak mentadbir orang lain? Betul tak? Okey, pandai. Okey. Baiklah, kemahiran yang ketiga ialah kemahiran konseptual. Kemahiran konseptual ni ialah kebolehan mental atau minda untuk menganalisis dan mengenal pasti setiap situasi dan masalah, malah berupaya untuk menyelaras dan menyatupadukan keseluruhan aktiviti organisasi agar ia lebih sistematik dan efektif. Contoh dia, mengenal pasti masalah, menganalisis sesuatu masalah, menakulkan segala yang telah perbincangan yang telah dilakukan. Contohnya, mereka cipta ni seperti apa? Mereka ciptalah sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kreatif ke, sesuatu yang lebih inovatif ke. Itulah ciri kepimpinan yang harus ada pada seorang pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Okey, faham tak semua? Ada tak soalan nak tanya? Ada ke yang tak faham dengan apa yang saya terangkan? Sila beritahu sekarang. Jangan nanti tak faham. Ada tak? Okey. Aiman kata ada ke kena-mengena dengan novel naratif August Conte kita nak buat ni? Mestilah ada. Kita akan tengok satu persatu ciri-ciri kepimpinan yang apa yang wujud ataupun yang ada dalam novel naratif August Conte. Yang lain faham tak? Okey, bagus. Kalau faham, saya akan pergi ke stage ataupun peringkat seterusnya di mana kita akan melaksanakan ataupun melakukan satu quiz. Jadi quiz ni saya dah sediakan dekat laman Google Classroom awak. Sila tinggal tekan sahaja dan nanti kita akan buat bersama-sama. Sila jawab betul-betul. Okey. Baiklah,
Kalau kamu lihat dekat dalam Google Classroom tu, saya dah lampirkan link, jadi kamu tekan. Okey, kamu lihat soalan-soalan kamu berbentuk sebegini. Okey, saya bagi masa untuk kamu menjawab dalam masa 3 minit. Okey Mimi, Nana, macam mana soalan kuis tadi? Okey, boleh jawab. Senang kan? Okey ke tu? Saya rasa semua okey kot sebab saya bagi soalan senang. Sesiapa yang mendapat markah yang rendah, sila ambil perhatian. Baiklah, untuk pembelajaran yang seterusnya, cikgu nak kamu semua bahagikan ataupun bahagi-bahagikan kepada 5 kumpulan sebab kita akan teruskan dengan membuat soalan kuis yang kedua. Kalau tadi kamu dapat soalan dapat markah rendah, kali ni saya nak kamu dapatkan markah yang tinggi. Sebab apa? Sebab kamu bekerja dalam keadaan berkumpulan. Okey, saya nak kamu pilih setiap kumpulan tu seorang ketua. Jadi tugas seorang ketua perlu mereka ataupun mewujudkan satu grup di mana dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke, untuk kamu ni berbincang soalan saya akan berikan nanti. Okey. Okey, dengar baik-baik. Untuk kuis yang kedua ni, bagi kumpulan yang mendapat markah yang rendah, anda semua perlu membuat perbentangan. Selepas itu kita akan bincang bersama-sama. Saya tanya soalan ke, kawan-kawan kamu tak faham tanya soalan ke, kamu kena bentangkan bagi sesiapa yang mendapat markah rendah sebagai hukuman. Jadi kamu kena buat betul-betul untuk kuis kedua ini. Okey. Faham tak semua? Saya cakap sorang-sorang. Faham tak? Okey, faham. Bagus. Baiklah, kalau kamu lihat dekat dalam Google Classroom tu, saya dah lampirkan link, jadi kamu tekan. Okey, kamu lihat soalan-soalan kamu berbentuk sebegini. Okey, saya bagi masa untuk kamu menjawab dalam masa 3 minit. Okey, dah 5 minit dah pun saya bagi masa kepada awak. Nampaknya saya lihat di sini. Okey, baiklah. Nampaknya kumpulan Malik dapat markah paling rendah ya. Macam mana ni Malik? Jadi rasanya saya akan beri masa kepada awak 3 minit dalam kumpulan untuk berbincang. Berbincang tentang 3 ciri yang terdapat dalam naratif bagus contoh. Nanti kita akan bincang bersama-sama lepas awak dah buat perbentangan. Okey Malik? Okey, saya bagi masa 3 minit. Okey, rakan-rakan yang lain sila kenal pasti ciri-ciri lain yang ada dalam novel naratif Ogoshonto tersebut. Okey, baiklah Malik, boleh teruskan perbentangan kumpulan kamu. Boleh mula. Terdapat 3 cara kepimpinan yang dapat kami kenal pasti dalam novel naratif Ogoshonto. Pertama, sifat kepimpinan yang gigih. Kedua, sifat kepimpinan yang bersederhana. Ketiga, sifat kepimpinan yang zalim. Kepimpinan yang zalim terlihat pada sikap nepotisme pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan kawan-kawan. Okey Malik, apa yang akan terjadi sekiranya pemimpin negara bersikap sedemikian? Negara akan berpecah belah, masyarakat mundur dan masalah ekonomi berluasan. Okey, teruskan Malik. Manakala sikap kegigihan boleh dilihat melalui sikap Tun Kawai yang gigih berusaha daripada seorang nelayan sehingga menjadi seorang jutawan. Apa kesan yang akan terjadi sekiranya pemimpin yang dipilih tidak berpendidikan? Okey, Malik, sila jawab. Banyak masalah akan timbul sekiranya pemimpin tidak berpendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana pemimpin yang kurang pengetahuan dalam pelbagai aspek, kurang cekap dalam mengendalikan sesuatu perkara. Selain itu, dipandang rendah oleh segelintir masyarakat dan kurang bermotivasi. Baiklah Malis, pembentangan yang sangat bagus. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang kawan kamu terangkan tu memang betul. Okey, kamu kena
faham apa itu ciri kepimpinan, apa itu sifat kepimpinan yang harus ada pada seorang pemimpin. Kamu kena faham. Lepas tu barulah kamu boleh kaitkan dengan apa, dengan negara ke, apa pentingnya, kenapa sebuah negara tu harus mempunyai seorang pemimpin yang bersungguh-sungguh, yang bertanggungjawab, amanah. Jadi kamu akan dapat kaitkan benda tu. Lepas kamu dah tahu ciri kepimpinan, apa itu kepimpinan, apa itu sifat-sifat kepimpinan. Baiklah, kita dah belajar berkenaan dengan isu kepimpinan, betul tak? Apa itu sifat kepimpinan? Seterusnya saya nak buat latihan seterusnya, iaitu saya nak kamu semua pilih satu ciri kepimpinan yang terdapat dalam novel naratif Ogos Contoh dan hubung kaitkan dengan pembentukan negara mampan. Okey, sila buat dalam laman site 1, 2, 3 yang saya telah sediakan tu. Kan sebelum ni kita dah buat. Awak tinggal buat blog baru saja dan berikan link kamu tersebut kepada saya untuk semakan. Jadi kamu tulis dalam tu, hubung kaitkan sifat kepimpinan dengan pembentukan negara mampan. Okey, saya nak tengok setinggi mana tahap kefahaman kamu. Okey, baik. Mari kita lihat contoh satu daripada contoh yang kawan kamu buat ni. Dengar baik-baik dan tengok baik-baik. Okey. Norain kata, seorang pemimpin harus mempunyai moraliti dan kemasyarakatan. Okey, moraliti mempunyai disiplin diri dan diri unggul dan kebersihan jiwa, terutama dari segi keadilan, amanah, ketenangan, kesabaran, keteguhan, pendirian dan ketahanan diri. Iman yang teguh, terutamanya orang yang beragama Islam. Oleh itu, negara tidak perlu risau dengan masalah rasuah, tidak amanah dan sebagainya sekiranya pemerintah memiliki sifat kepimpinan seperti yang telah dinyatakan. Seterusnya, negara dapat membangun dengan cara yang bersih dan maju dari pelbagai aspek secara holistik. Okey, maksudnya dekat sini kawan kamu kata kalau seseorang pemimpin itu mempunyai sifat amanah, jadi dia boleh, kalau seorang pemimpin yang mempunyai sifat amanah, adil dan juga dan juga sabar dalam menghadapi semua ujian, jadi apa? Jadi dia boleh melaksanakan tugas dengan baik. Okey, betul, ada relevannya, betul. Okey, untuk bahagian kemasyarakatan ni, seorang pemimpin yang baik berupaya memudahkan semua kerja dengan menjadikannya kerja-kerja biasa yang boleh dilakukan oleh kebanyakan orang bawahannya. Okey, betul. Berhubungan baik dengan orang-orang bawahannya. Dia mengenali mereka sebagai individu-individu yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Hal ini mendorong negara melahirkan pemimpin yang berkualiti di samping menjana corak pemerintahan yang turut berkualiti. Okey, betul. Ini pun betul. Baiklah, inilah yang saya cakap ataupun inilah yang saya cuba berikan pandangan kepada kamu, bahawasanya kalau kamu tahu isu kepimpinan yang terdapat ataupun ciri-ciri sifat kepimpinan yang terdapat dalam naratif Ogos Contoh tu, kamu boleh kaitkan dengan kesejahteraan kehidupan ke, boleh kaitkan dengan pembentukan negara mampan. Jadi dekat sini kesimpulannya, kalau kita mempunyai sebuah organisasi atau sebuah pemimpin yang memimpin sesuatu organisasi yang contohnya pemimpin ini bertanggungjawab, amanah, adil, kreatif. Jadi sesuatu organisasi itu dapat dibentuk dengan baik dan sistematik. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita melaburkan tirai, saya nak seorang buat refleksi. Apa yang kamu buat pula? Apa yang kamu dapat selepas kita belajar ni? Apa hasil yang kamu dapat? Hasil pembelajaran yang kamu dapat? Boleh seorang? Ya, bagus. Melissa nak jawab. Okey, Melissa, teruskan. Okey, ada lagi ke? Bagus, Melissa. Tanya betul apa yang Melissa cakap tu. Okey, baiklah. Kalau tak ada, saya nak simpulkan sedikit. Okey, dengar baik-baik. Okey. Secara keseluruhannya, kita semua merupakan seorang pemimpin sebenarnya. Yang membezakan kita adalah perkara yang perlu kita laksanakan. Sebagai contoh, okey. Pemimpin negara seperti menteri bertanggungjawab untuk memimpin atau membentuk sebuah negara yang baik, yang maju, yang lancar, yang sistematik dan membangun. Okey, contohnya kalau ibu ayah bersifat pemimpin, iaitu memimpin anak-anaknya mereka. Kalau guru juga merupakan seorang pemimpin. Sebab apa? Sebab guru harus memimpin anak-anak muridnya menjadi lebih baik ataupun lebih berpendidikan. Okey, jadi
Justru itu, pemimpin yang baik perlu ada sifat-sifat yang baik supaya dapat menjadi role model kepada bangsa dan negara. Macam kita lah, macam saya sebagai seorang cikgu, saya perlu mendidik awak. Ibu bapa awak perlu mendidik awak sebagai seorang anak yang baik. Dan seorang menteri juga perlu membentuk sebuah negara yang bangun. Bukan bangun dari segi teknologi sahaja, malah dari segi sosial, moraliti dan sebagainya. Faham? Okey, bagus. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita belajar hari ini ialah berkenaan dengan kepimpinan. Apa itu pentingnya kepimpinan kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada negara dan bangsa. Awak kena faham itu dan awak kena kaitkan dengan keadaan situasi semasa sekarang. Okey, faham? Baik, bagus. Baiklah, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Ingat pesan saya, jaga diri, jaga SOP dan semoga kita bersua kembali. Sekian, terima kasih.